Kita jaga Sabah, kita bangkit. Satu gerakan ataupun movement yang menyatupadukan rakyat Sabah tidak kira usia, agama serta bangsa. Yes, KJS Podcast memberi fokus kepada knowledge-based lifestyle dengan penerapan informasi strategik secara santai terhadap rasa cinta kita kepada Sabah, negeri kesayangan semua. Betul, ayo kenali kami di semua social media kami hari ini. Kita jaga Sabah, Kita bangkit. Ini rumah kita, mari semua maju sangka. Kita jaga Sabah bersama kita. Kita jaga Sabah dari laut biru hingga ke puncak Kinabalu. Kita jaga Sabah, kita bangkit, ayo bangkit. Ayo semua tak kira Sabah bersatu hati. Sabah kita jaga. Ini rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricardo. Dan saya Kenny. Selamat kembali ke episod yang ke-11 bersama dengan kita Jaga Sabah. Dan untuk kali ini, episod kali ini sangat-sangat powerful. Powerful dan Actually semua episod kita Jaga Sabah agak powerful jugalah. semua powerful, semua interesting. Bagi saya ini kira Angle. another pinnacle point Correct. for our state lah. Yeah, and our Yeah. movement, which is our visi dan misi kita lah. Betul. Kita jaga Sabah ni lah. Ya. What do you know about North Borneo punya history, Ken? Kira aku bagi kau soalan sejarah lah. Jadi kalau kau bagi saya soalan, saya akan jawab yang textbook punya style. Alright, lah. okay. I only know what I know from textbook. Alright. Itu saja yang kita belajar dari form 1 sampai form 5. Itu saja yang saya tahu. Do you do some? How about the love of history? Do you love history? If you ask me if I love subject history, saya tidak berapa suka Not lah. the subject itself lah. I mean history general lah. Okay, kalau kau tanya saya history kan, I have preference lah. Okay. Saya lebih kepada European history lah. I see. I like World War 1, World War 2. Oh yeah. The war punya. War punya benda lah. We don't like like it lah. war, by the way. Yeah, we don't like Yeah. wars. That's why we learn and study the history. So the history won't repeat itself, kan? Yeah. That's a good quote though. Yeah. Tapi cerita pasal history ni. Well, kita pernah bawa beberapa orang tu say historian jugalah di dalam ni podcast. Antara yang lama-lama dulu Cikgu Androd. Yes. Yeah, and we talk about specifically about Sharif Osman that time. And Marudu Kingdom. And Marudu Kingdom. Yeah. And where about Marudu Kingdom ni actually wujud sebelum ada Sabah pun. Betul. And dia ditulis di buku yang sangat lama, German writer yang tulis. And Yeah. then the Sandokan was there. Yeah. She was actually intrigued by Sandokan, betul kan? So dia downline cari Sandokan dari mana, last. And inilah kita mau tahu lah, jangan kita pandai-pandai pula. Yeah. So hari ni kita ada special person. Dia tidak mau dikenali sebagai historian because dia lebih kepada researcher. Tapi for me myself, a researcher and a historian, for me both are. Kalau kau research then kau tahu pasal history, for me an historian lah. For me, Right. overlaps. Yeah. And also dulu there's no like macam kau bagi degree dan kau historian. Yeah. Yeah, right. Yeah. Dulu ada begitu. I mean semua dari writing, Yeah. the keepings and everything. Yeah. Dan bagi aku history ni kita kita sangat-sangat perlu untuk ketahui, so we know our roots, so we know our apa orang bilang asal usul kita. Betul. Dan kita bila kita tahu asal usul kita akan semakin rasa cinta kita ni kepada negeri kita Sabah ni dan kita punya root ni akan lebih kuat dan membangun. Kita tahu identiti kita ni siapa. Well, hari ini kita ada special person. Dia juga adalah ahli daripada, bukan ahli, dia mungkin ada rank lah. I don't know, but nanti kita tanya. Daripada Persatuan Sejarah Malaysia. This is big. Bukan dia di Sabah, which is good. Yeah. Orang Sabah. We are lucky today. Yeah. Dan from my searching, my research, dia ada semasa berlakunya kapal terbang kita terhempas dulu yang memegang semua kabinet-kabinet kita di sana, termasuk Tun Puan First Stephen. Serious? Datang dah sembulan. Dia ada di situ. He was standing there. He was still young that time. Itu saya punya research lah, saya nampak. Itu kita mau cerita juga actually apa yang terkandung dalam dokumen. Yeah, Boleh let's kata, go. So ladies and gentlemen, please welcome di Kita Jaga Sabah Encik Jeff, Encik Syahri Jeffrey. Please welcome to the studio. Terima kasih kerana sudi menyambut saya hari ini. It's Saya our pun honor. teruja juga
Okay. Sebelum datang kena buat homework juga. Jadi for your information, saya suka tagline ni. Okay. Kita jaga Sabah. Alright. Because Thank you. Sebagai seorang pengkaji sejarah lah, sebenarnya banyak confusion ni. My background is a banking. Okay. Yes, we know that. Yeah. I'm in the banking sector for 35 years. 35 I've years. read that. 35 tahun. And then saya minat sejarah lebih lama daripada saya kerja di bank. Oh, Okay, of Saya course, ya. minat sejarah ni lebih daripada 40 tahun. Disebabkan satu faktor lah. Sebab waktu saya kecil, saya banyak soalan. Saya rasa saya ni hyper lah. Saya Okay, rasa lah. okay. Hyper disebabkan semua barang saya mahu tahu. Kenapa kulit saya putih, kenapa sembulan tu di situ, kenapa banyak pokok kelapa, kenapa orang putih itu kumis dia tebal kan, macam begitu. Kenapa ada mata sepet, ada mata kenapa- endak? Jadi all this is actually the basis of I being see. a good researcher. Untuk jadi good researcher ni ada 3 perkara yang paling penting yang kita tahu lah. Satu, kalau kita mau kaji sejarah, kita mesti ada timeline. Timeline. I Jadi see. bila kita bercerita ni tak tersesat bah kan. Betul, Abad betul. ke-18, abad ke-19, Betul. abad ke-17, abad ke-16 lah. Habis tu kita mesti ada kita punya primary sources. Primary sources ni macam tukang masak bah. Primary sources ni bahan-bahan dia. Kalau kau mau masakan tu sedap, kau punya primary sources tu mesti cukup lah. Correct. Jadi bila kau masak macam kau olah, kau punya catatan sejarah lengkap lah. Kau tahu yang tadi Betul. kamu bilang Kota Marudu, kau tahu apa cerita Kota Marudu, kau tahu cerita siapa ni Syarif Osman, kau tahu bila peristiwa tu berlaku. Jadi itu kena panggil ingredient lah. Itu kena panggil primary sources. Dan salah satu elemen penting dalam kajian sejarah, kamu mesti ada critical thinking lah. Correct. Critical thinking ni lah bagi saya. Jadi How so? mungkin sifat semula jadi saya lah. Suka bertanya lah. Curiosity ya? High level of curiosity lah. Kena panggil yang level tadi saya cakap tu, kalau dalam bahasa Sabah tahap gaban. Syahri, saya potong, sorry, saya minta maaf. Mari kita kenal Syahri Okay, dulu. okay, boleh. Syahri ni asal dari mana sebenarnya? Saya sebenarnya anak jati Kota Kinabalu. Alright. Saya dibesarkan di kampung Sembilan Lama. Okay. Minat saya pasal Sembilan Lama tu disebabkan kampung tu dibuka oleh moyang saya lah. Oh, I see. The founder. The founder. Saya generasi ke-6 of the founder. Jadi jadi saya punya minat sejarah ni disebabkan sebelum ni saya bukan mau kaji seluruh Sabah, seluruh Borneo. Saya mau kaji sejarah kampung Sembulan saya, saja? kampung saya saja. Okay. Pasal bila kita membesar, saya dibesarkan oleh orang tua saya, nenek saya lah. Dan dia suka bercerita pasal cerita-cerita lama lah. Alright. Macam begitu. Apa kaitan sembulan dengan kita jaga Sabah ni? Sebabkan dorang sudah tiada lah. Dan yang tinggal cuma kenangan lah. Jadi kenangan-kenangan tu membuat saya, dorang ada permintaan dorang juga. Macam nenek perempuan saya, kau tolong cari keluarga saya di Penampang. Dia bilang, saya punya moyang oduk toilet. Dia bilang macam gitu. Nenek laki-laki saya bilang, kau jangan lupa kita punya keluarga ni besar. Dia bilang, daripada Mangkabung, Manggatal, Inanam, Tuaran. Dia bilang, Sembulan, Tanjung Aru, Putatan, semua pesisiran pantai. Dia bilang, kita ni dulu-dulu tentera ni tentera Brunei. Dia bilang, tapi kita lah bila kita membesar, kita pergi sekolah macam kamu juga, baca buku teks, mana kita nampak ni tentera Brunei, mana ada ni. Tiada. Betul. Kita tahu modern history saja macam begitu. Mengkaji sejarah selama 40 tahun ni sebenarnya satu tugas yang amat berat lah macam begitu. Jadi apa yang membuat kita macam mau teruskan mengkaji dan mengkongsi? Sebabkan kita mau jaga kita lah ni. Betul. Kita mau jaga Sabah lah. Jadi kita orang Sabah, kita ada satu tanggungjawab lah. Kita kena sayang Sabah ni dan kita kena faham apa ni, kita ni siapa? Identiti kita. Identiti kita. Jadi kira ini daripada passion Tuan sendirilah Ya, yang saya- mengembang sampai 40 tahun. Ya, sebenarnya 20 tahun pertama kampung style lah, mengkaji sejarah. Dia bermula daripada apa ni, kerja rumah. Okay. Kerja rumah Kerja rumah daripada- sejarah? Sejarah. Okay. Kena suruh buat salah silah. Siapa nenek kau, siapa Okay. nama mama nenek kau, siapa nama mama
nenek atuk kau macam gitu, saya bernama bapa, adik-beradik. Itu dia. Tapi saya rasa saya terlebih ekstrim. Saya semangat berkobar-kobar. Pasal nenek saya bilang, apa yang kau mau ni tadi? Saya bilang, saya mau tanya nama nenek. Nenek saya ni, atuk saya lah. Nama dia Muhammad Asi bin Asin lah. Dia ni the last ketua adat di Sembulan. Okey. Jadi saya ingat dia mau, kau ambil pensel lah sama kertas lah. Dia bilang kertas. Okey, nanti saya tulis, saya bilang. Saya ingat dia kasih saya 5 nama, 10 nama. Kamu percaya kan dia boleh kasih saya beratus-ratus nama iya macam ke? begitu. So dia bagi family tree lah, dia lukis. Dia tidak lukis, dia kasih tahu. Sembulan ni dia bilang ada 39 rumah. Okey. Dalam 39 rumah ni ada 18 keluarga. Pada asalnya. Ya. At first. Okey. Ini 39 rumah sebelum Perang Dunia Kedua. Okey. Habis tu dia bilang sembulan asal ni bukan di sini. Dia bilang sembulan asal ni atas bukit tu Telekom. sana tu. Museum tu. Museum. Museum tu lah tapak sembulan asal. Jadi confused lah kan. Ya, betul-betul. Makin pula. Cikgu suruh buat family tree, bapak, mamak, nenek, adik-beradik saja. Kalau ada kucing, kita tulis kucing punya nama lah kan. Yang ini dia cerita terus pergi abad ke 19. I see. Habis tu pergi abad ke 18, naik tingkat. Saya bin apa bin apa bin apa bin apa bin, orang yang pertama buka sembulan. Macam begitu. Wow. Dumbfounded lah. Macam mind boggling lah. Apa ni saya bilang ni kan, saya rasa ni ini satu hari jadi lah saya akan tanya lagi balik lah. Ini hantar pergi sekolah macam mana? Dah lah. Banyak nama. Dah lah. Apa saya buat, saya tapis lah. Yang ini saya taruh sebelah, yang ini saya hantar pergi sekolah. Tapi sudah datang sudah penyakit lah. Apa ni semua ni kan. Siapa pula keluarga kita di Kota Belud, Tampasuk, Pendasan. Siapa keluarga kita di Kota Marudu kan. Sudah bermain, start sudah. Lagi satu, atuk saya ni quite popular juga di Sembulan. Pasal hari-hari ada orang datang cari dia. Okey. Iya, pagi petang. Dia ni pakar main bedok. Bedok tu. Oh, okey. Dulu-dulu di kampung kan, ada bedok bah. Ya. Kalau sembayang, waktu sembayang Tung sahur. Betul dia lah tu. Siapa masuk waktu maghrib, asar, macam begitu zuhur, mesti ada bunyi tung dulu lah. Lepas tu ada orang meninggal tung. Ya, betul. Dia ni pakar lah. Dia ada dia punya menantu, nama dia arwah Pakcik Ading. Dia tukang jaga itu bedok. Supaya bunyi dia kau pukul sampai penampang boleh dengar. Jauh. Tan Sri Delet, Tan Sri Herman Luping. Dia tulis dalam dia punya artikel, dalam surat khabar. Dia bilang kalau sembulan pukul itu bedok, kami di penampang pun boleh dengar, dia bilang. So I mean dulu cara dong menyampaikan, selain dulu gong antaranya kan, antaranya adalah beduk. So dari ada cara pukulannya kan, kalau ada meninggal lain, ada tertib dia, ada cara kenduri dia, lain, ada bunyi dia macam begitu. Dan this is one form of communication. Itu satu soalan lagi. Ya. Jadi saya ada kalau kamu mau tahu sejarah ni, macam mana critical thinking, bucket list lah. Tadi sudah nama kan sampai abad ke-17. Correct. Abad ke-18. Jadi mau tulis. Abad ke-17 pun ada lagi tulis. Jadi saya punya bucket list ni kan, semua abad. Saya sudah kasih kamu ada tu bucket list saya. Jadi tidak habis banyak. Bucket list saya makin lama makin panjang. Jadi bila masa saya sesuaikan untuk saya isi bucket list ni, saya jadi makin curious saya kan, macam inilah ini daripada mana, buku mana orang belajar kan. Jadi curious. Saya tanya juga nenek saya ni perempuan kan, nenek perempuan saya pandai renite lagi. Renite. Pandai renite Apa lagi. tu Kata Bobo Hizan punya barang tu. I see. I didn't know. Dorang 5 It's a orang. mixed culture kan last time. Itulah mixed culture. Jadi 5 orang malam-malam pandai menyanyi dorang. Malam-malam lah. Even though Sampai you're pagi. Muslim, but you know how to renite. It was last time is mixed culture lah. Mixed. That is the beauty of Sabah lah. Nanti kita akan sentuh yang the beauty about Sabah ni lah. Tapi that's why saya originally orang KK. Okay. Saya sebenarnya kalau mau kenal saya lebih lanjut, saya Ketua Biro Penerangan dan Publicity Persatuan Sejarah Malaysia, Cawangan Sabah. Saya juga ada jawatan kuasa The Sabah Society. Yes. Saya banyak ni. Habis tu saya founder, presiden Borneo History, pertubuhan lah, NGO. Lepas tu saya also assistant research fellow di Institute Borneo Study, Unimas. Saya pakai banyak topi ni. Lagi satu saya
part of I'm the team leader. Satu projek kami panggil Borneo Parantis di bawah Goti Institute lah. Okay. Goti Institute. So that's why sejarah ni ada dua cabang lah kalau kita mau cerita secara kasar di Sabah ni. Satu cabang kerajaan lah. Okay. Satu cabang swasta lah. Okay. Macam saya lah. Satu haluan kanan, satu haluan kiri kah? Tidak. No, I'm just kidding. Yeah. Akhirnya irrespectively dorang kanan ke kiri dorang akan bercantum balik. Betul. Perkara yang dorang kaji itu perkara yang sama. Ini yang menarik. Dia ada check and balance dalam sejarah. Sejarah ni dia tidak bersikap eksklusif. Banyak orang bilang Kota Marudu, saya orang Kota Marudu. Itu cerita Sarip Osman, saya punya cerita. Orang lain tak boleh cerita pasal kau tidak lahir Kota Marudu. Kita tidak boleh cakap macam itu. Cannot lah like that. Habis tu pahlawan Sarip Osman itu moyang saya tu. Saya keturunan Syarif ni. Saya keturunan Syarif ni macam begitu. Habis tu kau tak boleh cerita. Dia bilang ketulahan kau nanti macam begitu. Busung kau macam begitu. Tetapi kita tidak boleh bersikap begitu lah. Jadi apa yang kami buat macam kumpulan kami lah. Kami sebenarnya mencari bahan-bahan sejarah. Selama ni bukan saya cakap sejarah yang sedia ada tu tidak betul. Saya tidak juga mengatakan sejarah yang sudah ada tu tidak lengkap. Saya mengatakan bahawa sejarah ni hidup. Sejarah boleh ditambah baik. Jika ada penemuan-penemuan baru dalam kajian-kajian sejarah. Jadi dalam kajian sejarah kita tidak boleh berhenti. Jadi kita kena cari bahan. Dan siapa yang mau cari bahan di Sabah ni? Baik. Tiada orang mau cari bahan. Jadi kami fikir-fikir kalau tiada orang cari bahan, Kita lah cari. kita jaga Sabah, kita sayang Sabah. Kita mau bangsa Sabah yang kuat dan kita mesti cari bahan walaupun dah kena suruh. Betul. Walaupun dah kena bayar. Tapi kita sayang Sabah. Kita mau tinggalkan satu legasi. Legasi yang kita mau tinggalkan bahawa maklumat yang dorang ada itu mesti sahih. Mesti tepat. Syari, saya mau tanya tadi saya intik pasal saya suka pasal sembulan dan sebagainya. Saya mau tahu pasal macam mana Sabah ni terbentuk selepas ini, tapi kita akan berehat Syari. Untuk kepada anda semua yang ingin mengetahui lebih banyak pasal bukan saja sejarah, pasal macam-macam lah yang sudah kami cover di Kita Jaga Sabah ni, boleh cek semua social media kami. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali dengan Tuan Syari selepas ini. Sabah ini rumah kita, mari semua baca sangka. Selamat kembali ke part yang kedua. Part pertama sangat compact. Sangat compact dan padat dan tepat lah. Dan dia kena sejarah ni, dia perlu tepat dan dia perlu ada backing yang kuat. Sangat kuat lah. Kenapa dia begitu? Mesti ada ketepatan dia mesti merujuk kepada sesuatu yang telah disahihkan. Betul. Dan saya mau cakap satu. Okey. Dia lagi Tuan tadi lagi syok daripada saya punya cikgu sejarah. Betul. Dan saya punya lecturer sejarah sendiri, pengajian am. So I can listen non-stop. Ya, I can. Me too. Syok. Seriously. Yeah. Tuan Syari, kita masih lagi bersama dengan Tuan Syari. Yeah. Tuan Syari ni dia bukan salah orangnya bagi saya. Saya ingin bertanya sebelum kita mula bertanya tentang pengwujudan Sabah itself ni. Silakan. Tuan Syari ada pergi, are you good with the position like this, ataupun maksudnya Tuan ada pergi universiti kah menyambung pelajaran, ataupun just a local informal researcher begitu, atau macam mana? Ya, saya memang my background memang sejarah. Okay. My background memang bank. I see. Tetapi saya ada buat distance learning lah. Saya mau lebih kepada self-taught punya orang lah. Wow. Itu even amazing bagi saya. Self-taught, man. Self-taught is not easy. Tetapi It's not easy. I got my doctorate in business administration. I see. And then I also Patut we call you doktor tadi dari awal. Saya ni humble punya orang lah. Biasa-biasa ialah. Habis tu I also got an award of honorary doctorate daripada Amerika lah, macam gitulah. In banking lah. Tidak, Atau in history dengan perniagaan lah. Tapi itu another chapter lah. I think today it's not about me lah kan. It's about the subject matter lah. The subject matter will be history lah. Betul. Gitu. What is when you ask about macam mana belajar sejarah, macam mana tahu sejarah, macam mana minat sejarah, actually dia boil back to my work lah. I work in a bank. Banyak orang tidak
function bank ni salah satu daripada dia yang ada kaitan dengan sejarah adalah statistik. Betul? Statistik. Okay. How? Statistik ni sebenarnya kami orang bank sekarang ni sudah pindah kepada satu tahap di mana kami ada data scientist. Okay. Tapi saya rasa kalau kamu in social media, actually dorang collecting data. Yeah, analytical, ya. So macam kami kerja di bank ni, kami ada satu peranan sebagai data scientist. Okay. Di mana kami collect semua data pelanggan-pelanggan kami. Kami create demografi. Okay. Oh, okay. Demografi ni yang pinjam ni umur berapa, I see. jantina dia apa, kerja di mana. Habis tu kami akan pecah lagi. Dia ni good paymaster, tidak good paymaster. Semua ni kan actually is part of historical research lah. Kita gathering data dan kita check dia punya background. Sama ada dia ni good paymaster, tidak good paymaster. Ini semua basis of historical research. Tetapi banyak orang tidak tahu juga. Saya selama 14 tahun saya menjadi head of risk management lah. Risk management ni kalau bahasa sekarang lah, bahasa dulu-dulu kena panggil credit control. Credit control ni kerja kami ni jaga customer portfolio. Contohnya Syari, saya ada 100,000 customer, macam mana saya jaga portfolio ni supaya dorang boleh bayar, tepat bayar dan tidak tertunggak. Habis tu ambil tindakan legal action kah, repossession kah. Itu banking punya kerja. Habis tu kami pun akan tulis report. Report lah. Sama ada industri ni okey, pembalakan ni okey ke tidak. Dulu ada kes-kes IC palsu. Itu salah satu assignment bos saya kasih saya. Syari, cuba kau kaji IC palsu ni sejarah juga kan. Pasal takut IC palsu ni masuk kepada bidang perbankan. Berapa ramai IC palsu ni buat pinjaman rumah, kenderaan apa semua. Jadi saya buat kajian lah. So basis kajian yang saya kerja di bank tu, dan itulah yang saya gunakan sebagai cara metodologi saya untuk buat kajian untuk sejarah. Tapi Tapi saya kasih tahu kerja di bank 35 tahun. Belajar sejarah 40 tahun. Belajar sejarah 40 tahun. So bermakna sebelum saya kerja bank saya sudah mula buat kajian sejarah. Kajian sejarah yang saya buat tu hari-hari saya pergi library KK, jalan kaki dari sembulan. Jalan kaki. Pasal minat kan, mau tahu. Library KK dulu sini kan, di Kampung Air kan. Habis tu pergi arkib. Lagi pun dah tahu macam, kau tahu bukan kita pengkaji sejarah profesional. Saya pergi counter, saya mau tahu sejarah sebulan macam gitu. Saya ingat pergi gitu, dorang kasih keluar saya semua bahan-bahan sebulan. Mana ada? Kau tahu apa dia bilang? Pen, kertas, itu katalog. Kau pergi tulis apa kau minta cari. Dia bilang. Habis tu kalau kau mau cari, kau kasih isi borang, kami pergi cari tu kotak. Begitu ke? Jadi saya carilah sebulan ni kan. Lepas tu yang diorang kasih saya newspaper cutting lah. Tak sama macam nenek saya cerita. Nenek saya cerita bilang sebulan ni wilayah jajahan Brunei. Kita ada raja dulu macam begitu. Dan kita berperang, kita ada bendera kita macam begitu. Kita lawan itu tentera-tentera London macam begitu. Kita mempertahankan. Jadi kan kita punya semangat berkobar-kobar kan. Itu kita jaga sabar jugalah. Tapi Tuan Syari, sorry saya potong. Jadi sembulan dulu memang anda Brunei. Betul. Saya ada pernah terdengar di Tempasuk pun orang bilang anda Brunei juga. Betul ke tidak? Di sini yang di sini yang perlu dijelaskan. Let's go. Ini first time ever ni. Mungkin orang-orang Kota Belud akan marah saya lah. Tetapi kita kena berpijak di bumi yang nyata. Semua berdasarkan catatan sejarah yang sahih. Dan semua ada sumber-sumber dia. Siapa mau cari sumber boleh cari saya lah. Jadi saya mau jelaskan bahawa penempatan asas Bajau Sama sebenarnya bukan di Kota Belud. Sebenarnya di Mengkabung. Tuaran di Mengkabung. Mengkabung. Tuaran lain lagi. Mengkabung lagi. Mengkabung tu merupakan satu pusat penempatan dulu. Ada kerajaan purba di situ. Penemuan saya lah. Penemuan kajian saya dengan fakta-fakta saya lah. Dan dia ada kerajaan purba dia ada wilayah dia. Ada 9 wilayah daripada Mengkabung sehingga ke Pengalat di Papar. Papar. Jadi pesisiran pantai itu merupakan ada autonomi tu. Daripada Brunei ada raja dia juga. Itu ada bukti tu.
Lagi satu. Jadi untuk jawab orang Kota Belud, jangan marah orang Kota Belud orang Tempasuk. Chill lah, guys. Chill sikit lah. Dah kau ngedor, dia bilang. Dah kau monok. Sebenarnya apa yang berlaku di Tempasuk, Abai dan Pandasan, berlaku perpindahan banyak orang daripada Maguindanao. Okey. Disebabkan tercetusnya gunung berapi Makatiring pada tahun 1750. Gunung berapi meletus di Maguindanao. Jadi diorang berhijrah. Orang-orang Maguindanao ni. Orang-orang Maguindanao ni berhijrah ke Tunku dan berhijrah ke Kota Marudu. Okey. Diorang berhijrah ke Tempasuk, Abai, Pendasan, Ketuaran. Okey. Dan diorang dikenali sebagai suku Iranun. Okey. Oh, I see. Tapi banyak orang cakap, oh jadi saya ni PTI lah. Tidak. Sabar dulu, relax. Kita tidak boleh, macam soalan Ngio tadi kan, macam mana pembentukan Sabah ni kan. Kita tidak boleh tengok Sabah ni daripada kacamata apa yang tercatat oleh orang British. Kita mesti ada kearifan lokal. Kearifan lokal kita sudah dapat cerita daripada nenek moyang kita kan. Locality perspektif ya. Ya, kita kena cari bahan-bahan sejarah lah untuk memperkukuhkan sumber lisan tadi lah. Saya ni di sekolah dulu, saya dulu belajar di SM Lasal lah. Dan saya form 4, form 5 memang orang sains lah. Orang sains bermakna kalau tidak ada bukti tidak sahih. Kalau tidak ngam jangan cakap. Kalau berani cakap berani tanggung lah. Yes, right methods. Habis Darwin lah, Darwin. Jadi bila kita tengok sejarah, kita tidak boleh tengok sejarah daripada sejarah moden Sabah 1881. Itu sudah moden lah itu kira. Itu sejarah moden. Written by the penjajah lah kan. Kamu boleh pakai penjajah, saya panggil kolonial, saya boleh panggil syarikat, tetapi bagi saya dia kuasa Eropah lah. Jadi bila kuasa Eropah datang, dorang menulis sejarah lah. Tanpa segan silu, dorang tulis sejarah yang berpihak kepada dorang lah. Jadi sejarah sebelum kedatangan dorang ada tercatat, ada kena simpan. Itu yang saya minat. Saya minat sejarah proto-history. Pasal dalam hati saya, macam mana saya mau kasih kuat Sabah ni kan? Macam mana saya mau bentuk generasi muda golongan belia untuk minat sejarah kan? Saya kena mula sejarah tu daripada sebelum modern history. Bermakna wujud kerajaan feudal sebelum modern history. Feudal periods. Ada feudal period di sini. Jadi tapi tiada orang mau tulis. Tiada orang mau kaji, tiada orang mau kembangkan dan tidak ada orang mau menjelaskan. Jadi siapa yang mau menjelaskan? Jadi kau tahu lah kata-kata famous di Sabah, kalau bukan kita siapa lagi? Betul. Kan? Kalau tiada orang buat, kita buat lah. Orang akan cakap, oh kau ni minta puji ni si Syari ni. Ini bukan pasal kau minta puji ke, kau tidak minta puji ke, kau terlalu pandai ke, tidak pandai ke. Itu semua saya letak tepi. Kalau kau sayang Sabah, you get to know them. You kena faham identiti kamu sebagai orang Sabah, jati diri, sebab dia membina jati diri kamu. Betul. Siapa kita? Betul. Siapa kita macam gitu. Sebab kita ni ada lain agama, bangsa, budaya dan bahasa macam begitu. Jadi macam mana kita boleh jadi kita? Jadi kita mesti ada satu asas perpaduan. Perpaduan kita adalah Sabah lah. Kita orang Sabah. Talking about orang Sabah ni Tuan Syari ya. Siapa penduduk asal Sabah ni asalnya tu? Ini yang menarik. Aborigines of Sabah. Ya, Aborigines of Sabah ni apa ni? Macam kami pengkaji sejarah, kami bukan kaji sejarah dari membaca saja. Kami pun mengkaji sejarah. Habis tu kami merujuk pakar-pakar rujuk juga. Kami ada pakar-pakar rujuk. Jadi untuk memahami sejarah Sabah yang sebenar, ada cabang-cabang sejarah. Cabang sejarah yang kita perlu pelajari lah. Salah satu cabang sejarah yang paling mantap lah adalah arkeologi. Jadi penemuan-penemuan arkeologi itu, dan kita buat carbon dating, dan kita tahu siapa tembikar tu daripada mana, tahun bila, di mana. Kebanyakannya ada di gua-gua. Dan salah satu contoh dia yang saya suka dan menarik dan tidak diceritakan, husukan tu. Tadi pernah ada satu pendapatan Cina tu. Pernah ada buat satu kajian arkeologi di situ, di mana semua orang Cina yang ada di situ, di husukan tu, mati, semua orang mati.
Macam mana orang mati semua? What happened? What Kena happened? penyakit. Plague. Plague. Tapi biar saya jawab dulu, dia orang tempasuk masih marah tadi. Saya bilang yang Bajau tu Bajau Sama punya pusat di Mengkabung. Saya jawab sikit saja. Okey. Jadi bila Iranun sampai di situ, sampai di sana, jadi Sultan Omar Ali Saifuddin pertama daripada Brunei mengantar satu orang rombongan lah daripada Brunei untuk memastikan orang Iranun tu tidak berperang dan menyerang kampung-kampung dusun. Okey. Kau tahu lah kan. Ada orang datang mula-mula datang, tapi kau tahu lah dulu-dulu zaman anarki. Saya bukan cakap orang Iran ni tak bagus. Saya cakap pada zaman itu memang lifestyle dia berbeza. Kita tak boleh buat persamaan sekarang dan persamaan sekarang. Dulu resis ke? Dulu bersikap anarki. Ini saya mau jawab ni. Saya mau jawab ni. Saya mau jawab. Kata kan banyak orang cakap bilang, seorang Sabah ni kan bagus. Kalau orang luar datang Sabah, orang bagus lah. Very friendly. Ini disebabkan sejarah juga ni. Kamu mau tahu kenapa sejarah dia? Kenapa? Sebab kan kita ni dusun sama dusun berperang berbunuh. Kalau orang putih dah datang habis pupusnya. Bajau, Iranun, orang Brunei, orang Sulu, kalau berputung. British tidak datang berputung. Zaman anarki ni. That's why ada baik orang datang dan ada tidak baik juga lah. Jadi apa yang berlaku disebabkan ini kena panggil budaya ni lah, min sangot kalau dalam bahasa dusun, dan perang antara suku kaum di pesisiran pantai. Ini yang menyebabkan berlakunya banyak perjanjian damai. Banyak perjanjian treaty. Dorang taruh batu lah, batu minhir lah kan. Jadi itu semuanya tanda-tanda. Macam di Kiau sana ada batu, di Kota Belud sana ada batu, di mana-mana kawasan pun dorang simpan batu. Banyak orang sekarang lupa itu batu apa tu, orang tidak penting kan. Tetapi pada zaman dulu batu tu adalah tanda di mana kaum-kaum tertentu yang dulu bermusuh-musuhan, berbunuh-berbunuhan, yang bawa lari kepala sana kepala sini, dia bawa lari. Jadi dorang sudah berdamai. Jadi sikap toleransi, sikap kesabaran tu adalah tinggi. Makin lama makin bagus lah di Sabah ni. Jadi kita ni ada orang putih tulis ini yang menarik. Dia bilang orang dusun ni, dia bilang memang terkenal dengan minsangot putung kepala. Jadi ada satu rombongan ni berjalan dengan orang dusun, orang boleh minum-minum, ketawa-ketawa, macam begitu bercerita-cerita. Tiba-tiba musuh datang, dorang ambil parang dorang pergi kejar musuh, dorang pergi potong kepala, dorang bawa kepala, dorang letak situ. Habis tu dorang minum-minum, ketawa-ketawa lagi balik. Macam begitu. Orang putih kan yang ikut kekumpulan bergegar, dia ingat kepala dia lagi kena potong. Ini menunjukkan bahawa kita mempunyai sikap toleransi dan kesabaran yang tinggi disebabkan masa lalu kita, sejarah kita. Tetapi kita pun tidak mau juga kita ni dipijak-pijak juga. Betul. Kita pun tidak mau kita ni kolonial. Kita ni tidak mau juga kita ni pandangan kita tidak didengar. Kita dengar orang lain. Kita pun ada pandangan kita sendiri. Kita ada pendapat kita sendiri. Itu semua kita nak belajar daripada sejarah lah. Macam begitu. Jadi balik kepada termasuk, saya belum jawab dorang. Sultan Brunei antar orang Bajau Sama di sana. Beratus-ratus orang kena antar di Tempasuk, Abai Pendasan untuk pastikan orang-orang Iranun tidak menyerang. Jadi pusat pentadbiran dia di Mengkabung dan dia ada raja di situ. Nama raja dia Raja Tua lah, kena panggil Sultan Pengiran Temenggung. Ni abad ke-18 ni, Pengiran Temenggung Amirul Faza, Pengiran Mumin Amirul Faza, Ibni Pengiran Bendara Untung. Ingat lagi tu. Dia kena hantar di sana. Tugas dia adalah untuk menyatukan penduduk Sabah supaya inilah kita jaga Sabah lah. Supaya kalau kamu tidak bersatu, orang luar akan datang, akan menyerang kamu lah. Kamu kena bersatu dan pastikan tidak ada serangan daripada luar lah. Jadi untuk menyatu kita orang Sabah, sejarah akan memainkan dia punya peranan lah, untuk jadi penyatuan kita sebagai orang Sabah. Ada pepatah mengatakan, jangan carilah perbezaan antara kita, carilah persamaan antara kita. So apa persamaan antara kita? Kita semua orang Sabah, bah. Kita semua mau jaga
kita mau jaga Sabah. Betul. Tuan, nanti kita jawab pasal dulu-dulu kita racist ke tidak. We're gonna take a short break punya cepat. What? So fast. We gonna have a long one on the third one. Damn. Kita akan cerita pasal tadi belum kita terjawab sebenarnya. Ya. Banyak. Contohnya dulu racist kan enggak. Ya. Macam mana Sabah ni mula-mula terbentuk. Siapa penduduk asal Sabah. Kita akan cerita selepas ini dengan Tuan Syahri. Sangat-sangat menarik. Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Sabah ini rumah kita, mari semua baca sangka. Selamat kembali ke third part di Kita Jaga Sabah. Kita bangkit lah. Betul. Ya. Untuk kamu yang mau menginginkan topik bucket hat ni yang sangat padu, yang banyak sudah orang pakai, bolehlah komen di mana-mana komentar-komentar yang boleh kamu komen Ya. di setiap posting kami di social media kami untuk memenangi ini. Apa saja komen, producer akan pilih special editions for this Kita Jaga Sabah punya series. Betul. This awesome bucket hat. Dia Boleh. ada dua muka lah. Ya, dia boleh pergi memancing, dia boleh bergaya, dia boleh sambil pergi arkib kah, pergi perpustakaan pun boleh. Ya, dan belajar history dan macam-macam lah. Ya, saya personally suka yang ini. Yang ini, me too. Yang ini, Me I too. love it. Tapi ini tidak tulisan yang Kita Jaga Sabah, yang ini ada. Ini ada. Wow, awesome. So, komen sekejap. Menjadikan kamu lebih patriotik. Betul. Siapa lagi kalau bukan kita kan? Ya, betul. Betul, takkan orang luar menjaga kita. Well, anyway, kita masih lagi bersama dengan Tuan Syahri, historian yang sangat cukup padat dan mantap dia punya, orang bilang, knowledge dia tentang history. Kita sambung yang tadi. Dulu Tuan Syahri, dulu orang Sabah ni, tadi kita cakap kenapa kita ni orang Sabah kadang-kadang berharmoni dan sebagainya adalah sebab dia orang ni daripada zaman dahulu sudah mengamalkan sifat yang toleransi ni, sebab masa tu ada kolonial yang berlaku di sinilah. Jadi mengajar dia orang lama-lama kelamaan sampai sekarang kita jadi yang macam kita sekarang lah, boleh duduk sama-sama, boleh kopi sama-sama dan sebagainya. Banyak pendamaian. Betul, ada mixed marriage, yang ini kahwin ini, lepas tu anak ada yang non-muslim, ada yang muslim dan sebagainya kan. Yeah. Mix bangsa dan sebagainya. Orang Sabah dulu ada kali orang racist. Memang actually ni naluri lah. Okay. Naluri setiap orang memang ada, dorang ada natural instinct lah. Okay. Dorang very protective. Okay. One of the reason kenapa ada minsangot ni, Okay. sebabkan dorang jaga teritori dorang. Betul. I see. Jadi dorang very territorial macam Okay. gitu. Sama juga ini kalau macam suku dusun, Murut, Iban Dayak macam gitu kan. Kawasan pesisiran pantai ni pun begitu juga. Dorang very territorial. Alright. Jadi siapa orang luar masuk, there's a high level of I suspicious see. lah, macam begitu. But that does not mean dorang ni kita panggil racist. Dulu I mean. Yeah. Contohnya sembulan lah, saya ambil contoh lah. Okay. Bila kami buka sembulan penempatan moyang saya kan, Okay. cerita tu turun-turun temurun. Kami, keluarga kami pergi Pogunon, tahu, di Penampang sana. Okay. Minta izin lah. Okay. Minta izin untuk buka penempatan. Okay. Dorang pindah daripada Mengkabung, berarti ada perang sudah kan. Okay. Pindah pergi Mengkabung, daripada Mengkabung buka sembulan. Tapi dorang ada adat tau. Dorang ada adab lah. Dorang tidak, saya terus kasih Samak. saya Bersih. kasih terus, saya tinggal situ, tidak. Okay. Dorang cari juga siapa orang-orang tempatan Okay. yang ada di situ. Okay. Dorang pergi Pogunon. Okay. Dorang jumpa elders di situ. Alright. Kami ni datang minta izin untuk buka penempatan. Buat perjanjian. Ada perjanjian. Okay. Ni rahsia ni, tidak orang tahu. Ada batu perjanjian tu. Okay. Batu perjanjian orang pesisiran pantai. Alright. Dengan orang Kedazan dusun. Batu tu kena simpan di Tanjung Aru. Masih ada sampai sekarang? Sampai hari ni ada. Dan batu tu lagi yang unik dalam masjid. Which Perkarangan masjid Tanjung Aru. Di belakang tu ada saki-baki batu tu. Okay. Masih ada the writings? Tiada writing. Pasal Okay. dulu bila dorang buat perjanjian damai ni, macam dorang pakai rinait lah, babohizan lah, potong kepala kerbau lah, supaya kamu orang laut, dorang bajau tinggal pesisiran pantai, kami jaga Darat. sawah kami di darat, macam begitu. Kamu jangan cross border, macam begitu. Kami jual kamu. Dulu dorang bukan pakai cakap tamu tu, ada bahasa tempatan dorang panggil tu badi, dorang bilang mogi badi, dorang bilang Mogi Badik. jadi dorang bilang saya akan jual hasil hutan, kamu orang pantai kasih kami Hasil laut. ikan, hasil laut. Okey. Begitulah. Tapi adalah yang kau bilang resis ni sebenarnya adalah salah faham pasal orang laut
orang Bajau minat orang Kedazan dusun Okey. kahwin lah. Jadi sana ada orang dusun macam Romeo dan Juliet jugalah. Okey. Ini barang-barang. Okey. Jadi kalau kamu bilang racist ni, kalau bagi saya di Sabah, naluri itu ada, tetapi di dalam tahap yang paling minimum disebabkan saya cakap tadi kita melalui proses ratusan tahun berperang. Betul. Jadi kita perang sama perang yang kita banyak yang gugur dalam peperangan. Betul. Dan begitu juga minat saya pasal sejarah. Kita ni orang-orang Sabah ni jangan pandang rendah juga. Kita ni semua darah-darah pejuang ni. Kita survive sampai hari ini disebabkan moyang-moyang kita semua pejuang-pejuang. Alright. Dorang survive. Kita ni the greatest jin ni. Mana yang lemah-lemah tu sudah mati kena bunuh sudah. Ini yang kuat-kuat semua ni yang tinggal. We are children of warriors. Wow, Di sini wow. yang sedih dia lah bila kita tidak angkat sejarah dia. Kita tidak. Sejarah ni ada satu konsep yang kena panggil locality, Okay. personality, community. Okay. Sejarah ni berkait rapat kepada tiga perkara ni. Bila saya cakap locality, contohnya Penampang. Apa sejarah Penampang? Setempat dia lah, kan? Penampang. Contoh dia personality. Siapa tokoh-tokoh di Penampang? I see. Contoh dia. Okay. Kalau di Kota Marudu, apa sejarah Kota Marudu kan? Apa tokoh-tokoh yang ada di Kota Marudu kan? Siapa yang mau tulis cerita tu? Macam begitu kan? Kena kan orang daripada Jerman datang tulis sejarah kita kan? Betul. Dan itu yang berlaku lah. That's what happened actually. Saya ada jumpa dia lah. The writer. The writer. Saya ada Wow. jumpa dia. Saya ada Marudu tanya dia. Kingdom. Saya akan bawa dia datang di sini bulan Ogos. Oh, is it? Let's go to the podcast, man. Let's go. Saya akan bawa dia datang sini. Habis tu dia akan pergi saya punya research center. Oh, let's do it there. Sebab saya bilang sama dia, kau kena buat alignment lah. Okay. Kenapa mau buat alignment? Dia cakap lah. Saya bilang kau punya sejarah 1830 sampai 1845 saja. Tergantung buat So the cerita. timeline is ada baru. Tak, tergantung. Okay. Saya bilang apa cerita sebelum 1830 dan apa cerita selepas 1845 Ya, kan. okay. Ya, pula. Ya. Tergantung kan saya bilang. Habis tu kau punya sumber ni mana punya centricity? Okay. Western centricity kah? Local centricity kah? Okay. International centricity kah? Philippine centricity kah? Okay. Borneo centricity kah? Banyak dia punya centricity lah, macam centric ni kan. So itu kita akan pastikan lah. Tapi balik kepada persoalan kamu pasal youth tadi tu kan, untuk menanam minat youth, bahawa mereka perlu tahu sejarah, mereka kena cari orang-orang yang tahu sejarah. Okay. Sebenarnya kumpulan-kumpulan macam kami, Persatuan Sejarah Malaysia, Borneo History, The Sabah Society, kami leading the way in terms of recruiting the youth untuk participate dalam kami punya aktiviti lah. Tetapi mungkin diorang kata mana diorang ya, tidak muncul pun, tidak kenal pun, Wujudkan tidak wujudkan, tidak wujud. That's the reason kenapa saya sebagai Ketua Biro Penerangan dan Publicity, kalau kau tidak kenal semua orang ahli-ahli Persatuan Sejarah Malaysia, at least kamu kenal saya, kamu boleh cari saya, tanya ni diorang di mana mau cari saya, dan saya akan bantu kamu. Dan banyak orang cakap, macam mana saya mau maklumat, macam mana saya mau tahu maklumat tu sahih ke tidak sahih? Saya kasih tahu dia, di Sabah ni kita ada komiti-komiti sejarah. Banyak orang berpendapat bahawa sejarah ni bersikap, yang saya cakap tadi, eksklusif, cuma tempat-tempat tertentu saja yang penjaga sejarah. Tetapi sejarah ni sebenarnya semua orang boleh cerita sejarah. Kalau kamu ada sejarah keluarga kamu boleh cerita. Untuk menarik minat belia, pertama kita mesti tanya dia soalan lah, untuk menanam minat dan semangat sayangkan Sabah. Kita sayang Sabah, kita jaga Sabah. Suruh jaga kawasan dia dulu. Betul. That's good. Yeah. That's true. Contohnya kalau Get to dia know your asal root first. Putatan, cari sejarah Putatan. Siapa orang-orang ketua kampung Putatan, contoh dia siapa pembesar-pembesar Putatan, apa sejarah sumbangan Putatan kepada ekonomi Sabah, bilakah Kesultanan Brunei menyerahkan Putatan tu kepada pihak British, pihak Chartered Company lah. Putatan diserahkan. Tuan Syarif, wah, terlalu banyak. Tapi saya mau tanya pasal ni. Sabah itself ni, how does kita ni started actually, by the way? This Sabah is itself ni. That's why kan,
kita ada dua konsep pendidikan lah. Di Sabah ni balik kepada pendidikan. Satu, apa yang kita belajar selepas 1963. Yes. Selepas 63 kita belajar, itulah yang kau bilang tu lah, Textbook syllabus tu. textbook. All in the textbook. Tapi kita ada satu syllabus lagi sebelum 1963. Oh. Itu kena tulis oleh pakar-pakar atau bapa sejarah lah saya panggil lah, tokoh-tokoh sepertinya Tregening, Taling, macam gitu kan. Diorang tulis. Diorang akan tulis sejarah Sabah ni. Kira rata-ratanya start daripada Magellan lah kan. Yes. Yes. Tapi Magellan bukan mendarat di Sabah, dia mendarat di Brunei kan. Macam begitu. Jadi habis tu Spanyol pada tahun 1570-an kedatangan kuasa-kuasa Eropah. Apa yang kita mau ceritakan di sini adalah pasal permulaan sejarah tu. Kita kena tahu ikut daripada empire. Kita tak boleh fikir Sabah ni satu pulau, Sabah bermula daripada pulau saja. Oh. Tadi saya dah tanya tadi dia tanya saya siapa orang asal, contoh dia kan. Betul. Jawapan untuk menjawab soal soal asal tu DNA test. DNA test. Okay. Kamu akan surprise lah. Kamu bilang kamu murut kan. Contoh lah. Si Flanagan mulut tu kan. Ya, dia mulut. Okay. Tiba-tiba kita buat DNA test kan. Mongolians. 60% daripada Formosa, Taiwan. Contoh lah kan. Jadi kau tengok. Dia pun macam orang Jepun juga kan. Betul. Rasa. Tapi kan, jadi siapa, macam mana kita mau tahu orang asal? Kita tidak boleh cakap okey kita orang asal. Okay. Kita kena tengok kita punya DNA dulu. Okey. Tapi bagi saya orang asal ni pun dia, bagi saya lah, quite divisive juga. Pasal kita fikir pasal perpaduan bahkan. Yes. Siapa yang ada di sini, siapa yang ada IC, siapa yang warga negara Sabah, bagi saya lah, semua masuk ke Sabah secara sah dan mempunyai dokumen-dokumen sah, dan mereka bekerja di sah, menyumbang kepada pembangunan ekonomi Sabah. Bagi saya itulah orang Sabah. Okay. Pasal kalau kita guna kata orang asal, Dia jadi sentimen kan. dia akan jadi sentimen. Itu dia tidak menyatukan kita. Betul. Kita itu bukan kita jaga kita. Okay. Itu dia dengan kita Bergaduh. bergaduh nanti. Saya Okay, rasa. faham. Kita memisahkan kita pula tu. Tapi balik kepada soalan macam mana Sabah ni bermula. Sedih cerita dia. Sedih sebab kita dijajah oleh satu empire. Okay. Empire tu kena panggil Empire Kesultanan Brunei. Okay. Jadi ini tiada dalam textbook. Tiada. Pasal ini juga ada soalan pasal misconception. Banyak misconception di sini. Saya kasih tahu. Kalau itu saya rasa episod seterusnya. Tapi salah satu misconception mengatakan pantai timur Sulu, pantai barat baju Brunei. Itu kalau tanya saya tidak betul. Pasal kita tengok konteks pantai timur tu Sulu dan pantai barat Brunei itu daripada konteks sekarang. Okay. Kita tidak boleh tengok sejarah ni sekarang. Pasal kejadian Itu berlaku dulu. ratusan tahun dulu. Dahulu, Dan salah satu asas kajian sejarah adalah timeline. Alright. Jadi kita tidak boleh tengok kita punya start kita start cerita ni 1881 ya. Jangan kita cerita pasal sebelum 1881. Tak payahlah tu. Tapi itu tidak boleh. Kita kena tahu tuntutan Sulu ni contohnya. Itu bagi saya penting lah. Selain daripada isu-isu lain kan. Pasal itu melibatkan maruah kita apa. Orang luar bilang siapa dia punya. Macam begitu. Tak kamu panas. Panas. Panat dan panas. Panat tengok. Kita ada maruah bagi kita kan. Macam begitu. Of course at the end of the day itu undang-undang lah yang memain peranan lah. Peguam-peguam kita yang hebat-hebat akan mencari jalan untuk menyelesaikan. Tapi kalau kita balik kepada tuntutan tu, misconception tu, kita kena balik kepada bila perkara ni berlaku. Perkara ni berlaku pada tahun 1660, 1673. Lama sudah. Sebelum modern history Pak. Dan another misconception, orang bilang Brunei itu Brunei sana ya kan. Salah satu penempatan Brunei yang awal adalah di Kinarut. Papar. Kinarut salah satu pendapatan Brunei yang awal lah. Okay. Dan Kinarut tu dulu ada satu kubu dan ada satu raja itu kena panggil Raja Pulau. Dan berlaku peperangan dengan Brunei.
Angkatan Tentera Brunei serang Kinarut tu. Selama hampir lebih daripada 10-11 tahun macam Okey. begitu. And then Kinarut ni, jadi siapa orang Kinarut? Asal? Siapa orang? Jadi kalau sebelum kita jawab orang asal tu, siapa orang Kinarut yang berperang dengan Brunei? Dengan Brunei. Jadi kalau bilang orang Sabah tak pernah perang dengan Brunei, bila kita kaji sejarah di Penampang contohnya, ada satu peristiwa yang panggil Perang Kulintangon. Okey. Okey. Perang Kulintangon tu adalah pahlawan-pahlawan kerajaan yang dinamakan pengazau berperang lawan orang Brunei. Okey. Diorang menentang penjajah Brunei ni macam Bukan main begitu. kulintangan lah melawan. Bukan main kulintangan. Bukan juga tangon, bahasa itu tangon. Jadi ada pernah perang di Terawi. Ada pembesar-pembesar di Penampang contohnya, kita panggil Datuk Bantri Babuk untuk mengamankan suasana di Penampang. Jadi bila saya sentuh kepada 3 aspek ni, locality, personality dan community, mana lagi para pejuang? Kita kan anak-anak pejuang. Mana pejuang-pejuang lain yang tidak didendang? Kenapa kita asik cerita tokoh-tokoh ini saja? Mana tokoh-tokoh lain? Contohnya di Melangkap. Bila saya kaji ada satu orang pahlawan di situ. Nama dia Aki Gumboy. Aki Gumboy, dia pernah orang tulis, dia pernah masuk dalam buku sejarah. Kalau orang cerita pasal sejarah, nama dia tak pernah keluar. Tapi Aki Gumboy ni ada satu keunikan, dia tidak terima Chartered Company. Dia marah orang-orang dusun yang support Chartered Company. Sekutu. Pihak Chartered Company paling benci sama Aki Gumboy. Dia pergi Melangkap sana. Melangkap kita tahu tempat orang mandi manda, air sejuk apa semua. Tapi di sebalik cerita Melangkap tu tersimpan satu sejarah di mana ada satu orang pahlawan, kampung dia kena bakar oleh British. Tidak, kena orang Chartered Company lah yang bakar. Disebabkan dia memberontak lawan Chartered Company. Kau tahu apa orang kampung cakap? Kau bakarlah kampung saya 10 kali. Saya buat lagi balik tu rumah 10 kali. Dia bilang, kalau kau tanya saya di mana Aki Gumboy, saya tidak akan kasih tahu kau di mana. Dia tu kami anggap pahlawan agung kami. Jadi itu yang saya bilang, locality, personality, community. Dan saya rasa cerita-cerita pasal personality ni kita boleh libatkan community. Kita cari mana tugu dia, mana kuburan dia, dan kita bagi penghormatan lah kepada dia kerana dia berjasa untuk mengangkat martabat bangsa dan budaya mereka macam begitu. Saya bukan kaji sejarah itu juga, saya pun pergi cek di Semporna. Ada satu orang nama dia Panglima Lohari. Waktu British datang buka Semporna, Panglima, tolonglah saya buka ini Semporna. Dia bilang, kau tolonglah jaga kau punya orang-orang, kasih pindahlah orang kau daripada Omadal pergi Semporna macam begitu. Last kau tahu apa jadi sama Panglima Lohari ni? Diorang tangkap, diorang kasih masuk dalam jail, disendakan sampai mati. Alamak. Jadi siapa mau angkat cerita dia? Siapa yang mau angkat perjuangan dia? Siapa yang mau angkat pengorbanan dia? Macam begitu. Di Tuaran ada satu orang lagi, nama dia Pangeran Sabudin. Bila Chartered Company start datang sini membuka kawasan, memula mentadbir sini, dia minta tolong Pangeran Sabudin, kau tolonglah pungut cukai. Dia pungut cukai sampai kau tak menuduh dia pungut cukai. Jauhnya. Di Papar sana ada masalah. Pasal ada 3 pegawai British yang kena pegawai Eropah lah yang kena hantar. Satu William Pryor di Sendakan, kita ada William Pitman di Tempasok, kita ada Leicester di Papar. Leicester dikena benci oleh orang-orang Papar. Jadi takut dia tu last kena ganti sama Everett lah. Tetapi Pangeran Sabudin kena hantar pergi Papar untuk kasih aman kawasan Papar. Lepas tu nanti berlaku lagi pemberontakan di Padas Damit. Orang-orang Murut memberontak di sana. Habis tu kena hantar lagi Pangeran Sabudin pergi Padas Damit untuk kasih aman situ. Kamu tahu apa yang dia dapat akhirnya? Sudah dia bantu untuk kasih stabilize itu Chartered Company, dia kena penjara lagi. Pergi Sendakan. Jadi saya kasih tahu kamu kan, sejarah ni banyak cerita-cerita yang saya rasa bersifat patriotik dan bersifat boleh mengangkat bangsa kita, bangsa Sabah. Kata-kata yang saya mau katakan di sini, untuk kita jadi bangsa yang kuat, kita mesti
kita mesti jadi bangsa yang tahu sejarah dia. Okey. Pasal kalau kita tidak tahu sejarah, contohnya kamu daripada keturunan kamu daripada keturunan pahlawan. Memang pun kamu pahlawan lah. Pasal kalau tidak pahlawan macam mana boleh Hidup sampai sekarang, kan? ya. Tapi kamu tahu moyang kamu dulu berperang. Misalnya atau mana tu di Simpang Mengayau. Orang bilang Simpang di mana banyak orang kena mengayau lah kan. Jadi macam mana kamu mempertahankan komuniti kamu, bangsa kamu, adat dan budaya Macam mana kamu? kita menaikkan jati diri kita? Macam kalau mana kita mau naikkan jati diri kita? Jadi kita sekarang ni dorang banyak budaya-budaya kuning tular lah. Kau tahu lah sekarang nyanyi pun saya pun dah tahu. Dulu kalau menyanyi ada lirik wah. Sekarang dah tahu bunyi dia. Dah tahu bunyi apa pun bunyi lagu. Budaya TikTok. Tuan Syahri, saya mau tanya tentang Tuan punya effort di Sabah ni ya. Sebelum kita berakhir. Banyak boleh cerita ni. Nanti kita pergi di pusat Sabah Society tu. Kita pergi sana, kita buat podcast sana cerita pasal ni. Segmen yang lain. Ya, segmen yang lain. What is your harapan kepada these youngsters di Sabah ni, the Sabahan punya youngsters yang kini tidak mengambil endah tentang the history of themselves, about Sabah itu sendiri. Apa harapan Syahri kepada mereka ini? Saya sendiri ada 5 orang anak. Okey. Dan saya tanya ni soalan kepada anak-anak saya lah. Diorang ni generasi milenial lah. Tahap untuk dorang untuk membaca, mendengar, menerima sesuatu, melihat sesuatu adalah singkat lah. Kecuali dorang naik minat dorang lah. Okey. Jadi banyak usaha yang perlu digunakan untuk menarik minat dorang. Macam mana dorang minat sejarah lah. Usaha-usaha seterusnya yang kami akan buat, kami akan melipat gandakan usaha kami untuk menarik golongan-golongan belia ni untuk menyokong aktiviti-aktiviti sejarah. Daripada aktiviti-aktiviti Persatuan Sejarah Borneo History dengan macam mana kami akan bergerak. Buat pameran, kami akan buat kolaborasi dengan agensi-agensi tertentu, di mana kami akan buat macam karnival sejarah, dan benda ni kena berterusan lah. Dan kekangan yang kami ada sebagai NGO ni memang kamu semua orang tahulah, semua dia melibatkan faktor kewangan lah, funding lah. Macam kami dapat sokongan, terima kasih lah, tapi kami ada sokongan dan tidak ada sokongan, kami akan bergerak maju ke depan juga. Tetap maju. Sebab kenapa? Itu yang saya suruh tambah tadi, kita mesti sayang Sabah. Kalau kita sayang Sabah, kita kena bergerak terus. If you got a chance to see the CM 5 minutes, Dato' Haji G, what would you say to him in terms of the support your movements? Saya kasih tahu dia, kita kena kumpul semua maklumat-maklumat ni dan kita kena simpan di satu tempat di mana orang awam, pelajar, belia boleh akses semua maklumat tu unfiltered. Saya bagi satu soalan, kalau saya pergi satu tempat lah untuk mengkaji sejarah, macam mana saya tahu maklumat dalam tempat tu komplit ke tidak komplit? Kalau kita tidak ada maklumat, contohnya kita cari maklumat di situ kan, macam mana kita tahu maklumat tu ada ke tidak? Dan mesti ada satu sistem yang diperkenalkan. Saya perkenalkan sebagai master index lah. Kita kena create master index dan kita pastikan semua dokumen dalam master index ni ada di Sabah. Complete. Saya bagi tahu kamu, dokumen-dokumen sejarah ni kita kena preserve, disebabkan dokumen-dokumen sejarah ni sebagai apa yang saya kasih tahu, untuk jadi orang sejarah yang hebat lah. Atau anak-anak muda yang tahap sejarah dia tahap hebat lah. Diorang mesti ada ingredient bah. Diorang mesti ada sumber-sumber sahih bah. Untuk diorang kumpul bah. Untuk diorang triangulate bah. Kalau diorang baca 4-5 buku, habis tu diorang bilang, saya pakar sejarah, itu dah cukup. Tidak cukup lah. Kita mesti kumpul semua bahan-bahan sejarah, dan saya mau satu hari nanti orang Sabah bah boleh jadi pakar sejarah. Bukan saya lah, saya mau anak Sabah yang akan datang atas usaha kita lah. Boleh jadi pakar rujuk oleh masyarakat antarabangsa. Kalau saya mau tahu sejarah Borneo, saya mesti datang ke Kota Kinabalu. Saya mesti datang ke pusat sejarah itu, sebab dorang menyimpan sejarah-sejarah yang komplit macam begitu. So kita mau Dato' Haji G buat ni lah. Mungkin boleh berbincang dengan pihak perpustakaan, mungkin dapatkan satu ruang kan. Why not, right? Saya cuma boleh mencadangkan lah. Kadang-kadang
kita tidak tahu. Kita sampaikan, kita kasih ambil ni jadi shots di social media. Ya, Kita tag Dato' Haji Ji lah. Saya mau satu pusat di mana kita boleh buat pameran sejarah yang berterusan. Baik. Dan pameran sejarah tu bukan macam museum punya. Kita mau dia interaktif. Kita mau dia Easy seasonal, access senang. access senang, seasonal juga. Correct. Jangan simpan itulah sampai 12 tahun. Sampai buruk. Berhabuk. Kita mau Anzac Day kita simpan sejarah-sejarah pasal Baik. peristiwa sedih Dead March. Kita mau tahu siapa yang terkorban Dead March. Saya mau tahu lebih lagi. Saya mau tahu siapakah tokoh-tokoh tempatan yang lokal yang membantu mereka during Dead March dan manakah mereka. Dan apa yang terjadi kepada mereka. Ada yang kena bunuh, ada yang kena siksa oleh Jepun. Kasihan. Jadi orang mau angkat cerita orang. Tetapi memang adalah. Sebenarnya saya pun mau bagi kredit kepada banyak kumpulan-kumpulan tertentu macam Not Borneo Historical Journal di Facebook. Dia community sejarah. Datuk Chan, Datuk Nicholas Tan. Ni kredit saya mau bagi sama diorang. Datuk Rena Gelit. Diorang ni main peranan. Diorang tidak selfish. Diorang kongsi sejarah hari-hari. Diorang jadi moderator kepada Not Borneo Historical Journal. Saya moderator kepada sejarah Not Borneo Sabah. Dan ini komiti-komiti sejarah. Jadi kami akan kumpul semua remaja-remaja untuk kalau orang mau tahu kita akan bantu mereka. And I'm very proud to say ada beberapa pelajar Institut Pengajian Tinggi yang saya bantu dan sekarang sudah jadi doktor. Doktor creating a doctor. Dan orang jadi pensyarah sekarang. Alhamdulillah. Dan membantu orang. Kita bukan mau minta kena puji atau kena acknowledgement. Itu nombor 2. Semangat kita sayang Sabah lebih tinggi daripada semua itu. Betul. Kalau kita kurang orang-orang begini di Sabah, semua yang jadi pada banyak panjang cerita lah. We will do another segment with you. For sure kita buat di sana di library itu, di pusat indeks itu. I'm sorry for the time actually, Tuan Syahri, tapi I think we learn a lot in these 3 parts. Even the short tapi sangat-sangat compact. Tapi basic of what I've learned here today actually is to get to know your history. Yes. Cara kau menaikkan jati diri kau dalam mengenali history kamu dari awal, dari mana kamu asal usul kami. Ada yang sudah trip-trip western sekarang. Berjemur-jemur di matahari kan. Di Sabah. Di Sabah contohnya. Padahal berpakaian Europe tapi padahal panas kan. Punyalah panas. Well, itu masing-masing lah kali ya. Tapi get to know your history. I don't say diorang buat begitu diorang dah tahu history yang we don't know, right? But what we want to have, what I learned today is actually to get to know your Ruth more better, more in depth pasal kita punya sejarah sendiri. Kalau saya boleh tambah sikit, sebenarnya banyak kita punya unsung hero yang mempromosi sejarah. Tapi diorang behind the scene. Kalau mau sebut panjang nama-nama diorang. Tapi kalau diorang kenal saya kenal diorang. Kalau saya satu hari nanti saya mau panggil diorang semua, kumpul diorang dan mau from the deep bottom of my heart, saya mau cakap thank you sama diorang pasal year after year diorang promote, create awareness about kita punya sejarah. Diorang unsung hero. Tiada orang sebut nama diorang. Ada satu orang nama dia Not Borneo Military, Mr. William Wang, selalu kongsi gambar macam itu di Facebook. Ada satu orang nama Bernard Lee, selalu kongsi gambar. Diorang ni unsung hero. Diorang dah kena bayar tu, semua sukarela tu. Tetapi apa tugas diorang? Diorang mempromosikan sejarah. Dan balik kepada promosi sejarah ni, kenapa diorang promosi sejarah? Sebab ini juga, kita jaga Sabah, kita jaga kita, dan kita sayang Sabah. Betul. Thank you so much Tuan Syahri. Sampai di sini episod kami. Kita akan sambung nanti episod seterusnya sebab saya banyak lagi soalan-soalan sebenarnya. Belum pun saya masuk Marudu Kingdom. Itu antara saya mau tahu tu Syarif Osman dan sebagainya. Dan belum lagi kita masuk pergi Tragedy 6. Banyak. MI63 semua. A lot. But at least the sum up of the episode hari ini kita dapat sum up serba sedikit lah. Dan kita harap visi kita dapat kita sampaikan.
Thank you so much Tuan Syahri. Terima kasih juga Terima kasih, kepada Tuan. Sudi menjemput Oh, saya. of course kami yang Jadi honored. kepada pendengar-pendengar, kalau saya tersalah cakap, kita katalah orang bilang minta maaf lah kan. Jangan Minta marah maaf lah. macam begitu. Ya. Kalau mau apa tu Kalau mau bukti datang sama saya gitu kan. kalau mau cari bukti datang jumpa saya. Jangan marah-marah dulu, relax, tenang. Kita-kita juga ini. Kita juga ini Iya, dia betul, bilang. betul. Alright, okay. Komen di TikTok. Tapi jangan terlampau marah di sana lah. Kan? Jangan. Baik, ini kita hadiahkan kepada Tuan Syahri. terima kasih. Khas untuk Tuan Syahri. Oh, ya. Kita jadi Yeah. Sabah. Ya, jadi boleh rasa kita lebih jati diri kita apabila kita memakai. Ini pun daripada warna-warna bendera negeri Sabah. Dan kalau kita cerita bendera ni mungkin terbuka lagi panjang ni cerita. Sebab ada bendera-bendera lama lagi. Yes. Probably yes, Betul. of course for sure. Jadi untuk mengenali kami dengan lebih lanjut lagi, kita Jaga Sabah ini adalah satu gerakan ataupun movement yang menyatu padukan rakyat Sabah, tidak kira usia, agama serta bangsa. Yes, KJS Podcast memberi fokus kepada knowledge-based lifestyle dengan penerapan informasi strategik secara santai terhadap rasa cinta kita kepada Sabah, negeri kesayangan semua. Yep. Kenali kami di seluruh social media kami dan tengok siri-siri kita Jaga Sabah ini di YouTube dan juga Spotify. Jangan ke mana-mana. Kita jumpa di episod seterusnya. Saya Ricardo. Saya Kenny. Dan saya Syahri Jeffrey alias Kumis-Kumis. Ya, kami daripada kita Jaga Sabah. Kita jumpa di lain hari. Kita Jaga Jaga Sabah. Sabah. Kita jaga sama, kita